Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani pada malam ini kita memberi tumpuan khususnya kepada pasca serangan drone Iran terhadap Israel. Ini adalah tindakan ataupun serangan yang dilakukan adalah susulan pada tindak balas serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel ke atas kedutaan Iran di Damsyik pada 1 April lalu, dan pada semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mengeluarkan kenyataan yang mana Malaysia berpandangan yang mana semua pihak harus memainkan peranan untuk memastikan ketegangan di Timur Tengah tidak terus memuncak, dan dalam masa yang sama Malaysia kekal teguh dengan pendirian untuk bersama dengan warga Palestin yang terus menanggung derita daripada kemelut ini. Dan dalam masa yang sama kita juga memberi tumpuan kepada apa yang dibincangkan dalam Majlis Keselamatan PBB yang mengadakan mesyuarat tergemparnya susulan serangan Iran tersebut, dan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mendesak semua pihak untuk bertenang dan menegaskan tindakan menggunakan kekerasan adalah dilarang di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi ada banyak perkara yang boleh kita tarik keluar dan bincangkan pada waktu ini. Saya nak bersama dengan dua panelis. Yang pertamanya Hairizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan juga antarabangsa, dan saya juga akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kembali saya nak mulakan dulu dengan Encik Hairizal. Encik Hairizal, mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan respon terhadap apa yang diutarakan dan juga yang dibincangkan, yang dibacakan kenyataan negara dalam mesyuarat tergempar UNSC, dan melihat kepada respon yang mana Iran sekali lagi menegaskan serangan yang dilakukan itu adalah pertahankan diri, manakala Israel kata mereka adalah mangsa serangan dan menyamakan Iran sebagai Nazi yang bersifat ganas dan juga ekstrim, dan juga melihat kepada kenyataan-kenyataan negara lain termasuklah Rusia dan juga China. Bagaimana untuk kita membaca secara keseluruhan ni, Encik Rizal? Assalamualaikum, selamat Hari Raya untuk semua orang. Terima kasih kerana menjemput saya memberikan sedikit komen dengan berkaitan dengan permasalahan di Timur Tengah yang berlaku dalam 72 jam yang kebelakang inilah. Dan permasalahan ini adalah nampaknya semakin memuncak. Dan saya nak mulakan dengan mengatakan bahawa sebenarnya fundamental atau core permasalahan ini adalah krisis di Gaza dan juga serangan rejim Zionis ke atas daerah-daerah berdaulat Palestin. Jadi kita tidak boleh melihat serangan Iran ini sebagai satu perkara yang berbeza ataupun isolated daripada permasalahan ini. Kalau saya nak melihat ataupun memberi sedikit komen apa yang Setiausaha Agung PBB katakan itu, saya nak mengambil komen dia tentang undang-undang antarabangsa ataupun international law. Dan saya rasa antara perkara yang sangat membimbangkan pada hari ini adalah apabila undang-undang antarabangsa itu dilihat sebagai diperkotak-katikkanlah, tidak dianggap serius ataupun tidak diambil kira oleh negara-negara yang bersekutu dengan Israel. Contohnya 3 daripada negara di dalam Security Council PBB itu adalah dianggap sebagai negara liberal, demokrat. Dan mereka belum lagi mengeluarkan apa-apa kecaman terhadap serangan Israel yang dikatakan serangan Israel, walaupun to be fair, Israel belum lagi mengatakan bahawa mereka mengambil responsibility ke atas serangan embassy Iran di Damascus. Tetapi kita pun tahu di bawah Geneva Convention on embassies ataupun consular affairs 1964 mengatakan bahawa mana-mana serangan ke atas embassy ataupun kedutaan negara-negara berdaulat itu adalah dianggap sebagai serangan ke atas negara itu sendiri. Jadi maksudnya apabila Israel menyerang kedutaan Iran di Damascus itu, samalah diertikan bahawa Israel itu seperti juga menyerang Iran walaupun kedutaan itu berada di luar Iran. Saya rasa ini adalah satu yang sangat membimbangkan. Kita telah lihat banyak kronologi dalam setahun lepas di mana negara-negara bersekutu dengan Israel ini membelakangi terus undang-undang antarabangsa
apabila Israel dengan secara terbuka melanggar, tetapi apabila Iran retaliate contohnya, mereka menganggap itu adalah sebagai satu pelanggaran undang-undang antarabangsa. Jadi ini presiden yang sangat bahaya, kerana kalau ini dibiarkan, kita dah lihat dua pada kebelakangan ini di mana Geneva Convention 1964 itu dilanggar. Yang pertama adalah di kedutaan Brazil di Guatemala, di mana ia diceroboh masuk oleh polis untuk membawa keluar bekas presiden Guatemala. Dan yang ini yang kedua. Yang pertama itu tak begitu serius kerana tiada kematian dan sebagainya, namun begitu ia adalah pelanggaran kepada Convention Geneva 1964 dan ini kali kedua. Dan saya rasa kalau masyarakat antarabangsa terus tidak melihat ini daripada segi objektif tetapi lebih mengutarakan ataupun mementingkan koalisi masing-masing, maka kita sedang set a precedence ataupun semacam kita memberitahu negara-negara semua di dunia ini it's almost there's no law, tidak ada undang-undang. You boleh buat apa saja you suka asalkan you mempunyai support ataupun sokongan daripada negara-negara kuat. Jadi ini adalah satu yang sangat membimbangkan. Jadi dua poin saya, yang pertama adalah krisis ini adalah krisis Gaza. Ini bukan krisis Israel Iran. Dan yang kedua adalah permasalahan daripada segi negara-negara yang membelakangi undang-undang antarabangsa itu sendiri. Prof mungkin boleh bantu kami pada waktu ini, dalam kesempatan ini, bagaimana boleh kita membaca gerak-geri dan juga gerak kerja naratif provokasi yang dilakukan oleh Israel dengan mengambil kira apa yang berlaku pada ketika ini, konflik antara Iran dan juga Israel, dan kalau diikutkan bagaimana Israel menggunakan kesempatan di pentas di peringkat antarabangsa ini untuk meraih simpati. Dalam masa yang sama, beberapa jam lepas Kem Nusrat dibom oleh rejim Israel. Bagaimana untuk kita melihat dan juga nak memahami gerak kerja naratif provokasi yang dilakukan oleh Israel, khususnya apabila melibatkan dua perkara antara Iran-Israel dan juga Israel dan juga Gaza ini, Prof? Terima kasih dan selamat Hari Raya juga kepada semua. Saya melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah mereka cuba untuk mengalih apa yang sedang berlaku di Gaza itu untuk mereka mendapatkan sokongan yang lebih padu daripada peringkat antarabangsa, khususnya daripada negara-negara barat. Kerana sebelum daripada ini kita lihat bahawa terdapat beberapa negara barat itu mereka sudah mula menunjukkan rasa simpati terhadap Palestin, terhadap Gaza itu secara khusus. Yang terkini kita lihat First Minister of Scotland juga mengeluarkan kenyataan yang bernada seakan memberikan sokongan kepada Gaza dengan meminta supaya United Kingdom secara khususnya berhenti daripada membekalkan senjata kepada Israel. Jadi ini adalah satu perkara yang dilihat sebagai tamparan kepada Israel dalam konflik yang berlaku di antara Israel dan Gaza. Saya sangat setuju bahawa naratif yang sekarang ini sebenarnya adalah isu yang berlaku itu sebenarnya adalah isu Israel dan Gaza. Tetapi apabila ia melibatkan pihak-pihak lain yang berada di luar daripada lingkungan konflik yang berlaku itu, Israel cuba untuk menetralisasikan ancaman-ancaman pihak lain, khususnya daripada Iran itu, yang mereka melihat bahawa antara tempat yang perlu untuk mereka netralisasikan itu adalah yang mempunyai kepentingan langsung oleh Iran. Kerana mereka nampak bahawa Iran itu memberikan sokongan kepada kelompok-kelompok yang memberikan ancaman kepada Israel. Antaranya kalau apa yang berlaku terhadap serangan di Damsyik itu, konsulat Iran yang diserang di Damsyik itu, mereka melihat bahawa di situ adalah tempat di mana operasi yang dilakukan oleh Quds Forces ataupun pasukan Quds ini yang merupakan satu pasukan luar daripada pengawal revolusi Iran yang bertindak di luar daripada Iran, memberikan sokongan langsung kepada Hizbullah di Lebanon.
Jadi mereka Israel ini melihat bahawa Hizbullah di Lebanon itu sebagai satu ancaman besar kepada mereka. Jadi untuk mereka menukar naratif ini daripada mereka sebagai orang yang menyerang Gaza itu, mereka membuat satu perkara lain ya untuk mendapatkan sokongan daripada Barat, khususnya apabila Iran itu membuat satu tindakan retaliasi, retaliation, tindak balas Iran itu. Saya melihat bahawa tindak balas Iran itu seperti yang disebutkan tadi, ia adalah merupakan satu tindak balas yang legitimate, yang sah, kerana tempat mereka ataupun negara mereka di Syria itu diserang oleh pihak lain, dan mereka melihat bahawa yang menyerang itu tidak lain tidak bukan adalah daripada Israel. Jadi mereka melancarkan serangan ini untuk memastikan bahawa Israel tidak memberikan orang kata satu tindakan-tindakan yang lebih zalim yang dilakukan terhadap masyarakat di Palestin itu sendiri. Jadi isunya adalah isu yang berkaitan dengan Gaza, dan isu di mana Israel tidak memenuhi tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. UNSC ataupun Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sudah banyak resolusi yang dikeluarkan. Antaranya adalah immediate ceasefire ataupun gencatan senjata yang perlu dilakukan segera di di Gaza tersebut, dalam krisis di Gaza, dan tindakan-tindakan daripada the big brother, iaitu Amerika Syarikat melalui presidennya, yang sebelum ini pada minggu lepas bercakap tentang soal famine, tentang soal kebuluran yang berlaku di Gaza. Ini cuba dinafikan oleh Israel, dan dalam masa yang sama mereka melakukan perkara-perkara lain untuk mendapatkan kembali sokongan terhadap negara mereka. Iran mengatakan serangan yang dilakukan terhadap Israel pada ketika ini sudah berakhir, tetapi memberi amaran jika ada counter attack ataupun serangan balas daripada Israel, Iran akan bertindak sebaliknya. Harizan mungkin boleh kongsikan pada waktu ini, dalam temu bual saya semalam dengan seorang penganalisis mengatakan apa yang dilakukan oleh Iran bukan dilihat sebagai satu serangan ataupun bukan untuk memulakan perang, tetapi sebagai satu signal kepada Israel dan juga dunia bahawa Iran boleh melakukan sesuatu untuk sama ada nak membawa apa saja konflik di Timur Tengah. Bagaimana Harizan melihat kepada apa yang dilakukan tindak tanduk Iran khususnya dalam melihat kepada perkembangan terbaru ini? Yang pertama, saya rasa ya tentu sekali apabila kita lihat cara ataupun kronologi Iran melancarkan serangan. Yang pertama untuk penonton-penonton yang mungkin tidak biasa dengan konflik ini adalah kali pertama Iran melancarkan serangan daripada Iran terus ke Israel. Jadi bagi saya itu adalah satu perkara yang besarlah. Meaning sebelum ini ataupun maksudnya sebelum ini kalau Benjamin Netanyahu sering mengatakan bahawa dia boleh manage Iran, ini adalah petanda yang menunjukkan bahawa Netanyahu tidak boleh manage Iran lagi. Itu yang pertama. Kerana serangan telah dibuat. Yang kedua, sama ada kita mahu memanggil ini sebagai serangan ataupun amaran dan sebagainya, saya rasa that is a very thin line ataupun satu garis yang sangat-sangat kecil kerana risiko daripada apa yang dilakukan oleh Iran dan juga Israel ini tentu sekali boleh escalate atau tentu sekali boleh menjadi satu konflik yang lebih besar. Jadi bagi saya serangan adalah serangan. Bagaimana dan kenapa serangan itu dibuat itu mungkin satu perkara yang lain lah. Apa yang kita tahu pada hari ini, Iran mengatakan dengan begitu jelas bahawa serangan ini adalah serangan yang dibuat kerana Israel menyerang kedutaan Iran di Damsyik. Itu jelas. Okay, so dia adalah berbentuk retaliation dan maksudnya serang balas dan bukannya serangan pemula. Itu yang pertama, itu jelas. Yang kedua, saya rasa apa yang kita perlu faham juga adalah Iran sebelum melakukan atau melancarkan serangan ini, dia memberikan amaran bahawa dia akan melakukan serangan ke atas Israel. Maksudnya, apa yang Iran nak buat ini adalah measured ataupun dia kalkulatif. Dia cuba untuk menghantar mesej kepada masyarakat antarabangsa bahawa sebenarnya Iran tidak juga mahu
bahawa krisis ini untuk escalate, tetapi apa yang dilakukan oleh Israel itu menolak ataupun push them untuk melakukan serang balas terhadap Israel. So it's a measured movement by Iran, daripada Iran, ya. Jadi maksudnya kalau kita lihat di sini, Iran daripada segi mengambil keputusan untuk melancarkan serangan ini, kita nampak tanda-tanda bahawa sebenarnya Iran tidak mahu memperbesarkan konflik, yang pertama. Dan kedua, saya setuju dengan Prof. Roslan tadi bahawa isu sebenar di sini sebenarnya adalah Gaza. Jadi Iran juga tidak mahu masyarakat antarabangsa untuk melupakan Gaza dan memberi fokus yang terlalu tinggi ke atas serangan ini. Dan yang ketiga, apa yang saya rasa interesting, ya, daripada apa yang berlaku selepas serangan ini adalah banyak kenyataan. Ada dua di sini. Kenyataan daripada Amerika yang saya suka untuk ambil. Banyak kenyataan daripada Amerika mengatakan bahawa apa yang Israel buat itu dia akan sokong. Maksudnya dia akan terus menyokong keabsahan Israel dan melindungi Israel daripada ancaman-ancaman luar. Itu yang pertama. Yang itu kita dah tahu. Ya, dah banyak kali dah negara-negara yang bersekutu dengan Israel cakap. Yang kedua yang saya rasa agak interesting, ya, di mana mereka mengatakan bahawa walaupun begitu, mereka tidak mahu untuk Israel menyerang balas. Ya, maksudnya mereka negara-negara yang bersekutu dengan Israel juga nampak bahawa kerana apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah measured action ataupun satu gerakan yang tersusun, ya, dengan memberi amaran dulu dan sebagainya. Maksudnya Iran capable ataupun mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan jika itu berlaku, ini akan membawa banyak negara dalam konflik peperangan. Jadi amaran itu telah dikeluarkan kepada Israel. Nah, pada satu segi yang lain juga, yang juga saya rasa sangat-sangat menarik, adalah Benjamin Netanyahu sekarang berada di dalam satu posisi di mana dia boleh bargain dengan terutama sekali sekutu-sekutu Israel di peringkat antarabangsa untuk dua perkara. Yang pertama adalah meningkatkan bantuan kepada Israel. Seperti mana yang Prof dah cakap tadi, banyak rakyat, ya, walaupun kerajaan mungkin tidak menggambarkan emosi dan sentimen rakyat, ya, tapi banyak rakyat di negara-negara sekutu Israel ini telah menunjukkan ketidakpuasan hati mereka dengan tindak tanduk yang dilakukan oleh Israel di bawah kepimpinan Benjamin Netanyahu. Banyak. Jadi contohnya perbelanjaan tambahan untuk keselamatan Israel daripada US, ya, kalau tidak silap saya sekitar 14 bilion US dollar lagi masih belum diluluskan. Jadi dengan berlakunya ini, Benjamin Netanyahu mempunyai satu trump card. Dia kata, okey, kalau kamu semua tidak mahu kita serang balas, ini permintaan kita. Jadi you kena bagi kita ini. Jadi bagi saya, Benjamin Netanyahu ini dia sekarang memainkan peranan sebagai arkitek kepada konflik di Timur Tengah. Dia mempunyai kuasa sama ada dia nak meningkatkan konflik itu atau mengurangkan konflik itu. Dan saya rasa dia berada dalam satu posisi sekarang dengan apa yang baru berlaku. Dia tentu sekali akan meminta, okey, kalau masyarakat antarabangsa tidak mahu, contohnya, kita serang balas, kamu kena kasihlah apa yang saya nak. Kalau tidak, saya serang balas. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nampak agak menarik, selepas serangan daripada Iran ke Israel ini, banyak officials, ya, ataupun pegawai-pegawai kanan dan ahli-ahli politik di Israel telah mengatakan bahawa mereka akan membina koalisi serantau, or regional coalition dalam bahasa Inggeris, ya. Dan ini saya nampak sangat menarik kerana ini mungkin membuka ruang untuk Israel institutionalize regional coalition yang akan dipimpin oleh Israel di Timur Tengah. Kerana Iran cakap kalau US memainkan peranan yang lebih besar di antara konflik Iran-Israel ini, Iran akan buat sesuatu atau serangan yang lebih besar. Itu Iran memang ada statement dia. Jadi to deflect that, Israel sekarang ini, Benjamin Netanyahu, dia kata dia nak bina regional coalition ataupun koalisi serantau.
Jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita lihat di dalam bulan-bulan yang akan datang ini. Siapa yang dimaksudkan koalisi serantau itu? Tentu sekali bukan US, kerana US di luar rantau. Bukan UK, bukan Perancis. Kita nampak Jordan ya, Jordan memang betul dia memintas beberapa drone dan misil daripada Israel itu. Tapi siapa lagi yang dimaksudkan dengan koalisi serantau? Jadi bagi saya apa yang menarik untuk kita lihat selepas ini adalah bagaimana Benjamin Netanyahu menggunakan krisis ini sebagai akibat ya kepada konflik di Timur Tengah untuk membawa Israel ke satu tahap yang lebih kukuh ya di Timur Tengah selepas perjanjian Oslo. Sebab bagi saya perjanjian Oslo itu sendiri telah memberi banyak sebenarnya ruang kepada Israel untuk mendapat lebih banyak tanah, untuk membangunkan industri militeri dan sebagainya, dan ini mungkin step yang selepas perjanjian Oslo di mana mereka akan masuk ke dalam satu orang cakap satu zaman di mana mereka dapat mendirikan dan memimpin kelompok regional coalition ataupun koalisi serantau. Mungkin yang terakhir sekali untuk Prof. Roslan, bagaimana Prof. Roslan melihat kepada apa yang berlaku khususnya konflik dan juga ketegangan di Timur Tengah ini memberi kesan kepada ataupun melengahkan usaha untuk mempercepatkan dan juga mendesak akan ada ataupun berlakunya gejatan senjata khususnya di Gaza, Prof. Ya. Memang isu ini digunakan oleh Israel. Saya kira Netanyahu juga bijak dalam pencaturan politiknya untuk memastikan bahawa apa yang mereka mahu di Gaza itu mereka dapat teruskan tanpa gangguan ataupun tanpa bantahan daripada kelompok-kelompok masyarakat dunia. Dalam masa yang sama, dia tahu bahawa seluruh dunia sekarang ini melihat dan memerhatikan tindak tanduk yang dilakukan oleh mereka, dan kebanyakan negara-negara menunjukkan aksi protes yang cukup besar, termasuklah di negara barat sendiri terhadap apa yang mereka lakukan di sana. Jadi dari sudut soal kemanusiaan, dari sudut soal memang mereka mendapat satu orang kata negative impact daripada apa yang berlaku, dan isu yang terbaru ini digunakan sebagai pencaturan oleh mereka untuk mengembalikan, untuk memulihkan imej mereka bahawa mereka sebenarnya berdepan dengan ancaman-ancaman lain yang ada di Timur Tengah tersebut. Namun begitu, kita tahu bahawa Israel ini memang mereka terkenal dengan melakukan operasi-operasi untuk menetralisasikan gerakan-gerakan yang cuba menentang mereka. Ya, apa yang berlaku yang pada 1 April yang lalu itu di Syria. Sebelum ini pernah juga mereka melakukan gerakan yang sama untuk menetralisasikan gerakan-gerakan yang cuba menentang mereka ini dengan mereka melakukannya di dalam negara Iran sendiri. Ada beberapa pakar-pakar saintis yang di Iran itu yang dibunuh oleh ejen mereka, oleh ejen Mossad ini, oleh Mossad sebagai ejen yang ejen Israel yang melakukan gerakan di luar daripada Israel ini. Kerana apa? Tujuan mereka adalah untuk memastikan di peringkat serantau itu mereka ingin memastikan supaya keselamatan mereka itu terjamin. Disebabkan itu mereka apa yang disebutkan oleh Herizal itu tadi, ya, mereka cuba untuk mencaturkan untuk menjadi satu ataupun untuk membentuk satu gerakan baru di di Timur Tengah tersebut dengan mereka memainkan peranan yang lebih besar untuk memastikan ada rakan-rakan strategik yang mereka gunakan. Kita perlu ingat bahawa dalam sejarah pertempuran ataupun pertemuan di antara Arab dengan Israel ini, selepas daripada perjanjian yang dibuat Camp David, saya kira sudah tidak ada lagi negara Arab lain yang berani untuk menentang Israel. Dan ini adalah kali pertama kalau kita lihat dalam sejarah pertemuan yang sudah panjang ini, pada abad yang moden ini, kita dapati bahawa ada negara yang
bertindak untuk menunjukkan bahawa mereka mempunyai capability ataupun mereka mempunyai kekuatan untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh Israel. Kita tahu semenjak sekian lama daripada tahun 1948 lagi, apabila negara Israel itu ditubuhkan, sebahagian menggelarkannya negara haram Israel, kerana ditubuhkan di atas tanah Palestin itu, sampai tahun bila berlaku penjanjian Camp David itu, sepanjang daripada penubuhan negara mereka sehingga berlaku penjanjian Camp David itu, banyak siri-siri penentangan yang dilakukan oleh negara Arab terhadap mereka. Protes-protes yang ditunjukkan. Tetapi setelah daripada perjanjian itu berlaku, kita nampak tidak ada penentangan yang cukup efektif. Sehingga kan pejuang-pejuang Palestin pun mereka seakan-akan diperdaya untuk bersetuju dengan perjanjian Oslo yang disebutkan oleh Harizal tadi. Saya menggunakan istilah bahawa mereka seakan-akan diperdayakan kerana mereka bersetuju pada waktu itu untuk menubuhkan two state solution. Dan dalam perjanjian Oslo itu juga mereka meminta supaya keselamatan pihak Israel itu turut dikawal ataupun turut dijaga oleh Palestinian Authority, di mana gerakan-gerakan untuk mengembalikan tanah air Palestin itu kepada masyarakat Palestin itu disekat sendiri oleh Palestinian Authority. Palestinian Authority yang berpusat di Ramallah, yang dikuasai oleh PLO, yang dikuasai oleh Fatah. Kemudian berlakulah gerakan-gerakan untuk mengembalikan orang kata tanah air mereka itu, dan wujudnya Hamas pada tahun 2007 menang dalam pilihan raya secara demokrasi tetapi tidak diiktiraf oleh Barat. Kenapa satu pilihan raya yang dilakukan secara demokrasi itu tidak dipersetujui ataupun tidak diiktiraf oleh Barat? Inilah punca yang saya rasa terjadinya konflik sehingga kita tidak dapat menyelesaikannya, sehingga pada hari ini berlaku konflik ini. Apabila sesuatu perkara yang sememangnya disukai oleh Barat, demokrasi, apabila mereka melakukan pilihan raya secara demokrasi, menang Hamas dalam pilihan raya demokrasi, tetapi Barat tidak mengiktiraf mereka, bahkan menggelar Hamas sebagai gerakan pengganas. Jadi ini yang menjadi punca sehinggalah ke hari ini di mana berlakunya konflik yang besar, yang saya rasa dalam sejarah konflik yang berlaku ini adalah yang terbesar saya lihat yang berlaku, kerana ia telah mengorbankan, kita tahu, lebih daripada 30,000 syuhada syahid di sana. Jadi ini yang kita lihat dalam masa yang sama, apabila Israel itu mempunyai musuh-musuh di luar, mereka menetralisasikan musuh-musuh mereka di luar sana. Dan saya melihat bahawa macam contoh pembunuhan Quds Forces ini bukan kali pertama yang dilakukan, operasi yang dilakukan untuk membunuh orang-orang penting dalam Quds Forces ini. Quds Forces iaitu pengawal revolusi di luar, yang bergerak di luar daripada Iran, yang mereka bergerak di rantau Timur Tengah inilah. Kalau kita pernah lihat ataupun kalau kita ingat lagi apa yang berlaku pada tahun 2020 yang lalu, iaitu pembunuhan seorang jeneral Qasim Soleimani di Iraq. Ia dalam situasi semasa ataupun dalam sejarahnya kita melihat bahawa ianya dibunuh dalam operasi yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Tapi kita percaya bahawa maklumat-maklumat berkaitan dengan orang-orang ini turut dikongsikan oleh Israel, sehingga menyebabkan Qasim Soleimani itu terbunuh bersama dengan siapa seorang lagi itu yang merupakan orang kanan kepada Qasim Soleimani. Jadi ini adalah, saya melihat bila berlakunya serangan di Damsyik ini, ia turut mengakibatkan seorang daripada komander tentera mereka yang terlibat dalam Quds Forces ini, iaitu Brigadier General Reza terbunuh, menyebabkan Iran secara keseluruhannya bangkit dan mereka mendapat restu daripada Ayatollah Ali Khamenei untuk melakukan retaliation, untuk melakukan tindak balas. Dan tindak balas mereka itu, mereka kata ini adalah tindak balas kalau sekiranya Israel melakukan serangan atas Iran, mereka tidak gentar untuk terlibat ataupun untuk melakukan
tindak balas yang lebih kuat. Saya terpaksa menggunakan istilah tindak balas itu sebab saya bersetuju dengan Hairiza tu tadi. Ya, kita bukan menggunakan perkataan serangan, dia bukan menyerang, bukan apa ya. Ini adalah retaliation ataupun tindak balas yang terpaksa dilakukan oleh Iran untuk memastikan ketuanan mereka, untuk memastikan keutuhan mereka itu, negara mereka itu tidak digugat oleh konflik yang sedang berlaku ini. Apa yang penting sebenarnya kita perlu faham bahawa yang perlu diselesaikan adalah konflik di Gaza. Ini yang kita perlu tekankan. Apa yang berlaku di antara Iran dengan Israel ini jangan mengalih pandangan kita. Saya tadi bila bila di peringkat permulaan tadi kita melihat bahawa Perdana Menteri kita pun memberikan respon terhadap perkara ini supaya isu ini diharap jangan berlaku tidak terkawal. Kita nak pastikan supaya perkara ini dapat dikawal. Memang betul, kerana kalau kita tidak dapat mengawal isu ini, ia akan menjadi satu konflik yang sangat besar yang akan menjurus kepada Perang Dunia yang Ketiga. Walaupun ada yang mengatakan bahawa Perang Dunia Ketiga tidak menggunakan senjata apa semua, tetapi kita melihat kecanggihan yang ada pada hari ini dengan teknologi AI dan sebagainya, menggunakan drone dan sebagainya, ia boleh untuk membawa kepada konflik yang lebih besar yang masyarakat dunia tidak menginginkannya. Mungkin sebagai penutup, Hairiza mungkin boleh kongsikan bagaimana nak pastikan perhatian dunia tidak teralih dengan apa yang berlaku, khususnya melibatkan Iran dan juga Israel ni, tidak teralih perhatian yang sepatutnya diberikan untuk membebaskan perjuangan untuk membebaskan Palestin. Hairiza, ringkasnya. Bagi saya pada dunia hari ini tidak begitu senang untuk divert attention daripada isu yang sebenar, kerana rakyat mempunyai banyak cara untuk melihat Israel terus menyerang. Semalam Israel menembak penduduk-penduduk yang mahu pulang ke wilayah Gaza dan membunuh beberapa, saya tak pasti berapa ramai, dan mencederakan ramai juga. Jadi ini terus berlaku. Dan saya rasa kita sebagai negara yang sepatutnya memahami latar belakang konflik ini dengan lebih mendalam, kita harus mengambil satu stand yang kukuh di mana kita, apa yang penting adalah isu humanitarian, serangan Israel ke atas mana-mana wilayah di dalam Palestin itu harus dihentikan. Kita juga harus menggunakan kekuatan diplomatik kita di peringkat antarabangsa untuk menarik perhatian banyak lagi masyarakat antarabangsa, negara-negara, supaya tidak berlaku double standard ya. Dan sebagai trading partner Malaysia, saya rasa kita mempunyai suara yang disegani, dan kita harus menggunakan platform-platform yang ada untuk mengingatkan trading partner kita. United States of America, US dia adalah negara dagang yang penting untuk Malaysia. UK adalah negara dagang yang penting untuk Malaysia. France adalah negara dagang yang penting untuk Malaysia. Jadi tentu sekali kepentingan mereka ke atas Malaysia itu sama juga kepentingan Malaysia ke atas mereka, kerana kita berdagang. Kita harus menggunakan kekuasaan kita ini untuk terus mengingatkan kepada mereka bahawa mereka tidak boleh bersikap atau mengambil jalan double standard, di mana kalau apa saja yang dilakukan oleh Israel itu dilupakan atau tidak diambil kira, dan apa juga retaliation atau serang balas daripada negara-negara yang terkesan itu yang dianggap sebagai suatu yang melanggar undang-undang antarabangsa. 1 hari bulan April serangan itu berlaku. Hari ini sudah 15 hari bulan April. 14 hari. Tidak ada satu pun negara barat yang mana mereka ini adalah supporters ataupun coalition ahli koalisi dengan Israel ini yang mengecam tindakan Israel menyerang kedutaan di Damsyik. Belum ada satu pun negara yang mengatakan. Tetapi apabila Israel membuat serang balas, tak sampai 5 minit semua mengecam tindakan Israel. Dan saya ambil satu contoh, Rishi Sunak contohnya, Perdana Menteri Britain. Cepat sungguh dia mengatakan bahawa Iran ini memang mempunyai niat untuk destabilize ataupun mengkucak-kacirkan keamanan di Timur Tengah.
Jadi nampak sangat seperti dia ni mungkin baru keluar gua ke, dia baru bangun tidur ke, saya tak pasti. Tapi dia macam lupa bahawa sebelum itu banyak lagi perkara-perkara yang berlaku dan tidak pernah pun dia memberikan komen ataupun mengecam serangan-serangan yang bagi saya terhadap orang awam dan sebagainya ini tak masuk akal. Jadi ini Gaza penting, rakyat merana kekurangan makanan dan sebagainya dibunuh setiap hari, tetapi dalam konteks yang lebih besar, kalau kita biarkan ini berlaku, maka ia boleh berlaku di mana negara sekalipun. Ia boleh berlaku kepada Malaysia. Dan kita kena ingat, stand kita kena kukuh. Apa kata kalau satu hari ia berlaku kepada Malaysia dan tidak ada orang nak tolong kita? Tapi bila kita bertindak balas, kita dianggap sebagai negara teroris. Tak boleh lah. Sebab, jadi kita harus kukuh, siapa pun, apa pun. Pada hari ini kita mempunyai banyak platform antarabangsa di mana kita boleh cuba menyelesaikan masalah, dan konflik, membekalkan senjata untuk meneruskan konflik itu bukanlah penyelesaian. Ia akan menjadikan ataupun mengakibatkan peperangan yang lebih besar. Okey, baik, begitu jugalah pandangan dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang mana Malaysia kekal teguh bersama dengan rakyat Palestin yang terus menanggung derita daripada segala kemelut yang berlaku di Timur Tengah, dan pastinya seperti Harizal katakan pada awal tadi, banyak sebenarnya perkembangan yang perlu dilihat pasca serangan Iran terhadap Israel, dan juga perhatian tidak perlu teralih, dunia tidak harus mengalihkan perhatiannya khususnya melihat kepada perjuangan untuk bebaskan Palestin seperti apa yang disebut oleh Prof. Dr. Roslan Mohamad Noor. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kerana berkongsi pandangan di agenda awal ini. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzidin Sahuman.